Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya nombor 9. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris atas pertanyaan soalan nombor 9. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman, Yang Berhormat Kementerian akan terus memperkasakan usaha strategik sedia ada dan akan membuat penambahbaikan ke atas dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Ke atas dasar yang telah dilaksanakan tetapi dengan beberapa pendekatan yang berbeza mengikut acuan dan juga kaedah kerajaan yang ada pada hari ini. Pendekatan baru ini akan didokong dengan slogan baru iaitu sawit anugerah Tuhan atau palm oil is a God gift. Di mana kementerian berpendapat bahawa slogan baru ini lebih bersifat universal dan boleh diterima pakai di seluruh dunia. Jadi melalui slogan baru ini juga kementerian yakin ia akan dapat menembusi pasaran-pasaran baru seperti di rantau Timur Tengah, Asia Tenggara dan juga negara-negara di benua Afrika. Pada masa yang sama, kita juga akan memperkukuhkan pasaran-pasaran yang sedia ada dengan pendekatan yang lebih mantap. Tuan Yang di-Pertua, khusus bagi menangani kempen anti sawit di negara Kesatuan Eropah, kementerian telah melaksanakan pelbagai langkah promosi melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia ataupun dikenali sebagai MPOC dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB bagi meningkatkan kebolehpasaran produk sawit ke negara-negara EU dalam usaha menangani persepsi negatif terhadap industri sawit negara, terutamanya dari aspek kemampanan selaras dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal ataupun SDGs 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Aktiviti promosi ini juga telah melibatkan kerjasama daripada pejabat kedutaan Malaysia di Eropah, khususnya bagi perkara yang melibatkan perhubungan di antara kerajaan iaitu G2G, serta penglibatan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI dalam aspek pemasaran. Malaysia telah mengadakan kerjasama khususnya dengan dalam bidang penyelidikan, kemampanan dan pekebun kecil, contohnya dengan negara Perancis, Belanda dan United Kingdom. Selain daripada itu, perbincangan secara berterusan bersama dengan pihak berkepentingan di EU juga giat bagi menyelesaikan isu persepsi negatif terhadap minyak sawit menerusi misi ekonomi dan promosi minyak sawit ke negara-negara EU. Misi ini antara lain menyampaikan perkara mengenai hasil kajian saintifik minyak sawit yang membuktikan kebaikan sawit yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi, antaranya adalah trocotrinol iaitu vitamin E dan korotina yang lebih baik berbanding dengan minyak sayuran yang lain. Selain daripada itu, minyak sawit telah terbukti secara saintifik bebas lemak trans ataupun trans fat dan bebas kolesterol. Dan inilah sebabnya kita melihat sawit adalah salah satu daripada anugerah Tuhan yang mempunyai banyak nilai nutrisi dan kita haruslah menghargai sawit ini dan minyak sawit ini tidak semestinya didiskriminasi oleh negara-negara lain dan pengguna di seluruh dunia. Tuan Yang di-Pertua, antara perkara yang turut diketengahkan dalam sesi perbincangan dan misi tersebut adalah mengenai kesungguhan, ada sikit lagi. Dan komitmen. Okey, saya ringkaskan. Yang di-Pertua memberi pandangan, tolong dengar sikit. Diberi penjelasan
yang ringkas kepada penanya. Okey, saya ambil maklum Tuan Yang di-Pertua. Okey, saya akan ringkaskan. Dan dalam pembangunan industri sawit negara secara mampan dan menerusi pelbagai inisiatif iaitu pelaksanaan MSPO dan juga melibatkan industri sawit negara dalam usaha memelihara alam sekitar, di mana kita hanya membangunkan 6.5 juta hektar kawasan saja yang telah kita kenal pasti untuk penanaman sawit, dan kita juga sentiasa terbuka. Kita mempelawa seluruh negara kesatuan Eropah supaya datang sendiri ke negara kita Malaysia, supaya mereka boleh melihat sendiri bagaimana penanaman, bagaimana pemprosesan sawit kita, dan kita sedia untuk memberi mereka panduan dan juga suruh mereka melihat sendiri apa yang telah kita lakukan, sebab kita tidak ada apa yang kita hendak sembunyikan untuk memampankan, untuk melestarikan industri sawit kita. Jadi kita sentiasa terbuka dan terus akan memertabatkan industri sawit kita, sebab industri sawit kita adalah satu daripada anugerah Tuhan. Terima kasih. Kalau kira-kira Yang Berhormat tak payah tambah lagi, tapi dah berdiri itu tambah jugalah. Tak ada yang Berhormat Menteri tak sebut tadi. Jadi soalan tambahan saya ringkas saja. Terus, berapa peruntukan yang disediakan bagi membawa kempen sawit Anugerah Tuhan ke peringkat antarabangsa, dan apakah benar kementerian di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dahulu telah mengambil 3 firma perhubungan awam, iaitu DCI Group yang berpengkalan di Washington, Amerika Syarikat, Invoke dan Unitas Communication yang berpengkalan di Kuala Lumpur, bagi menjayakan kempen Sayangi Sawitku, tetapi gagal, saya difahamkan, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi pohon penjelasan yang teliti dalam hal ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Timbalan Menteri. Ringkaskan. Terima kasih YB Senata kerana bertanyakan soalan yang begitu spesifik, dan memang tidak dinafikan melalui Kementerian MPIC di bawah MPOC kita memperuntukkan lebih kurang dalam 30 peruntukan sebanyak 30 lebih kurang 30 juta untuk MPOC. Ini termasuk pengurusan dan juga pembelanjaan untuk promosi minyak sawit dan sebagainya di seluruh dunia. Dan saya memang difahamkan ada syarikat yang telah dilantik semasa Kerajaan Pakatan Harapan, dan memang saya tidak nafikan memang ada sedikit kepincangan daripada hasil kejayaan itu, tetapi kita tidak boleh mengatakan perkara itu 100% gagal kerana dia ada juga kesan positif. Jadi memang benar ada syarikat yang telah dilantik, dan ini menurut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan MPOC, dan ia dilaksanakan secara baik. Tetapi namun begitu, saya memang akui memang keberkesanan dan kejayaan kempen tersebut tidak pada tahap yang kita banggakan. Sekian, terima kasih.